Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memberi ruang dan juga peluang kepada kita pada petang ini bagi meneruskan siri pengajian kitab Sifat 20 Suatu Pengenalan Asas, yang mana sudah beberapa hari saya tidak buat live kerana masalah kesihatan yang tidak seberapa baik. Alhamdulillah, pada petang ini diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi diberi kekuatan kepada saya untuk meneruskan pengajian kitab Sifat 20 kepada sahabat-sahabat yang setia mengikuti siri pengajian kitab Sifat 20 Suatu Pengenalan Asas, yang mana kita akan sambung pada muka surat 30. Dan terima kasih kepada Rokiah Jaafar kerana mengikuti live pada petang ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkurniakan kepada kita semua kefahaman yang baik, kefahaman yang jelas berkaitan dengan ilmu tauhid. Dan sebelum tu, saya ingin bertanya kepada sahabat-sahabat yang mengikuti siri pengajian bersama dengan saya. Adakah anda faham apa yang saya ajarkan kepada anda? Minta kepada sahabat-sahabat kita komen dengan ikhlas. Minta kepada sahabat-sahabat kita komen dengan ikhlas. Adakah sahabat-sahabat semua faham apa yang saya ajarkan kepada anda semua? Minta kepada sahabat-sahabat komen dengan ikhlas. Dan terima kasih kepada Rohana Rajab kerana masih lagi mengikuti
live siri pengajian kita Sifat 20 Suatu Pengenalan Asas. Dan kita masih lagi menunggu sahabat-sahabat kita yang lain. Dan kalau boleh sharekan live pada petang ini sebanyak mungkin, supaya ramai lagi yang dapat ambil manfaat daripada live pada petang ini. Minta kepada sahabat-sahabat semua komen dengan ikhlas. Adakah sahabat-sahabat semua faham apa yang saya kongsikan kepada anda, apa yang saya ajarkan kepada anda? Minta kepada sahabat-sahabat komen dengan ikhlas. Komen dengan ikhlas. Kita akan memulakan siri pengajian kita sebentar sahaja lagi, iaitu pada muka surat 30. Tajuk yang kita akan bincang pada petang ini, perkara paling asas dalam ma'rifatullah. Perkara paling asas, paling utama dalam ma'rifatullah. Jadi kepada sahabat-sahabat yang baru mengikuti siri pengajian kitab Sifat 20 Suatu Pengenalan Asas, saya nasihatkan anda dapatkan kitab Sifat 20 Suatu Pengenalan Asas di kedai-kedai buku yang berhampiran dengan anda. Harganya RM30 sahaja. Dan kepada sahabat-sahabat yang ingin belajar kitab Sifat 20 Suatu Pengenalan Asas daripada awal, maka saya telah uploadkan di dalam channel YouTube saya, Firdaus Aziz Official, siri pengajian Sifat 20 Suatu Pengenalan Asas, yang mana saya baru upload 2 siri pengajian kitab Sifat 20, yang mana 2 siri tersebut saya ajar secara detail, saya hurai secara detail. Jadi amat sesuailah kepada mereka yang ingin dapatkan nota, yang ingin dapatkan catatan kitab Sifat 20 ini daripada awal. Dan insya-Allah saya akan uploadkan siri pengajian kitab Sifat 20 ini secara bersiri untuk sahabat-sahabat semua dapat ambil manfaat, insya-Allah. Baik, kita mulakan tajuk pada petang ini, perkara paling asas dalam ma'rifatullah. Jadi diharapkan sahabat-sahabat yang mengikut siri pengajian bersama dengan saya, tulis pada ruangan komen tajuk yang kita belajar pada petang ini. Minta kepada sahabat-sahabat semua tulis tajuk pada ruangan komen, iaitu perkara paling asas dalam ma'rifatullah. Terima kasih kepada Intan Sumayyah kerana masih lagi mengikuti live pada petang ini dalam tajuk perkara paling asas dalam ma'rifatullah. Diharap sahabat-sahabat semua yang ikut live pada petang ini tulis pada ruangan komen tajuk yang kita bincangkan pada petang ini, perkara paling asas dalam ma'rifatullah. Bila kita menyebut mengenai ma'rifatullah, bila kita menyebut mengenai mengenal Allah, sudah tentu akan timbul persoalan pada kita, iaitu apakah perkara paling asas
apakah perkara paling utama dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan perkara yang paling penting dan perkara yang nombor satu yang mesti kita kena usahakan. Tidak dapat tidak, di atas semua orang yang berakal lagi pula balik, Allah Ta'ala menekani kepada kita orang yang berakal lagi pula balik, menekani supaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persoalan sudah tentu akan timbul. Apakah perkara paling asas? Apakah perkara paling utama dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini tajuk yang kita akan bincangkan pada petang ini, dan diharapkan kepada sahabat-sahabat semua sudah bersiap sedia untuk belajar ilmu yang sangat penting, ilmu yang sangat mahal sekali, iaitu ilmu tauhid. Baik, kita mulakan pengajian kita pada petang ini. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Soalan: apakah perkara paling asas dalam ma'rifatullah? Apakah perkara paling asas dalam ma'rifatullah? Baik, tulis soalan muka surat 30. Muka surat 30. Baik, tulis soalan, apakah perkara paling asas dalam ma'rifatullah? Ini soalan yang kita akan bincangkan pada petang ini. Dan terima kasih kepada Nur Sahaliza dan juga Syarina Jahri. Ini antara mereka yang istiqamah mengikuti siri pengajian kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas. Baik, soalan yang kita bincangkan pada petang ini, muslimin muslimah, adik kakak, apakah perkara paling asas? Apakah perkara paling utama dalam ma'rifatullah? Jawapan: perkara itu ialah dapat membezakan di antara qadim, di antara benda qadim dengan benda yang muhdas. Perkara paling asas, paling utama dalam mengenal Allah ialah dapat membezakan di antara benda yang qadim dengan benda yang baharu. Baik, diharap kepada sahabat-sahabat kita yang ikuti pengajian pada petang ini, tulis soalan, kemudian terus dengan jawapannya sekali. Apakah jawapan? Jawapannya ialah dapat membezakan di antara benda yang qadim dan dapat membezakan di antara benda yang qadim dengan benda yang baharu. Itu jawapannya. Itu jawapannya. Kemudian saya akan mendetailkan apakah maksud benda yang qadim, apakah maksud benda yang baharu. Nanti saya akan terperincikan, saya akan detailkan mengenai benda yang qadim dengan benda yang baharu. Cuma jawapan yang kita kongsikan pada petang ini, perkara paling asas, paling utama dalam mengenal Allah ialah dapat
membezakan di antara benda yang qadim dengan benda yang baharu. Ini satu jawapan yang mustahak sangat kita kena reti. Satu jawapan yang tidak kita kena faham. Kerana ini antara perkara paling utama sekali. Bila kita belajar tentang ilmu tauhid, ilmu yang membahaskan mengenai ketuhanan, yang membahaskan mengenai kenabian, hak paling utama sekali ialah dapat membeza di antara benda yang qadim dengan benda yang baharu. Dapat membeza di antara benda yang qadim dengan benda yang baharu. Ya. Ini jawapannya. Ini notanya. Ini catatannya. Baik, kemudian saya akan detailkan apakah maksud benda yang qadim. Okey, tulis di situ soalan, apakah maksud benda yang qadim? Itu soalannya pula. Apakah maksud benda yang qadim? Benda yang qadim ialah benda yang tidak ada permulaan. Itu benda yang qadim. Apa benda yang qadim? Benda yang tidak ada permulaan. Terkena kepada zat Allah dan juga terkena kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud benda yang qadim. Itu benda yang qadim. Benda yang qadim ialah benda yang tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Benda yang tidak ada permulaan, itu dipanggil benda yang qadim. Terkena kepada zat Allah dan juga terkena kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muslimi muslimah adik kakak, hak ni kita kena hadam betul-betul. Hak ni kita kena telang betul-betul bagi faham, supaya kita tidak keliru tentang benda yang qadim dengan benda yang baharu. Kerana pada hari ini orang keliru dalam menentukan benda itu qadim ke atau benda itu baharu. Kalau kita gagal membezakan mana satu benda yang qadim, mana satu benda yang baharu, ini menjadi asbab kita sesak di dalam pegangan, menjadi asbab terpesongnya pegangan. Kalau sekira kita tidak dapat membeza benda yang qadim dengan benda yang baharu. Cuma saya perjelaskan sebetul tadi, maksud benda yang qadim ialah benda yang tidak ada permulaan. Perkara yang tidak ada permulaan. Sesuatu yang tidak ada permulaan. Terkena kepada zat Allah dan juga sifat Allah. Ya. Nota daripada sahabat kita. Benda yang qadim ialah benda yang tidak ada permulaan. Terkena kepada zat Allah dan sifat Allah. Zat Allah qadim, tidak ada permulaan. Sifat yang ada di zat Allah pun qadim, tidak ada permulaan. Jadi benda yang qadim terkena kepada dua, zat Allah dan juga sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun benda yang baharu, adapun benda yang baharu ni
Apa maksud? Maksud benda yang baharu ialah benda ataupun perkara ataupun suatu yang ada permulaan. Perkara ataupun sesuatu yang ada permulaan. Terkena kepada zat makhluk dan juga sifat yang ada pada makhluk. Ini benda yang baharu. Apa benda yang baharu? Benda yang baharu ialah tiap-tiap suatu ataupun perkara yang ada permulaan. Terkena kepada zat makhluk dan juga sifat yang ada pada makhluk. Ini nota penting. Kemudian saya akan mendatangkan contoh soalan-soalan untuk anda jawab. Kepada Sharifah Saad, tidak mengapa. Jika ada urusan, tidak mengapa. Boleh lihat kembali di dalam channel YouTube saya, Firdaus Aziz Official. Di sana saya akan upload balik, insya-Allah. Jadi kita telah bincang dua benda yang qadim, yang kedua benda yang baharu. Telah dibincangkan apa maksud benda yang qadim, apakah maksud benda yang baharu. Telah kita bincangkan. Diharap kepada sahabat-sahabat kita, muslimin-muslimat, adik kakak, reti benda ni. Bila sebut benda yang qadim, kita faham selalu dah. Benda qadim ni perkara yang tidak ada permulaan. Terkena kepada zat Allah dan juga terkena kepada sifat yang ada di zat Allah. Bila kita faham begitu, adik kakak muslimin muslimat, fahaman kita tu jelas dah, betul dah. Bila sebut benda yang baharu, ni kita kena faham benda yang ada permulaan. Terkena kepada zat makhluk dan juga terkena kepada sifat yang ada di makhluk. Ini kita kena clear sudah. Telah kita kena clearkan. Baik, kita buat soalan. Sifat kudrat yang ada di zat Allah, adakah termasuk benda yang qadim atau benda yang baharu? Tulis soalan pada petang ini. Sifat kudrat Allah, adakah termasuk di dalam benda yang qadim atau benda yang baharu? Tulis soalan, kemudian segerakan jawab. Benda yang qadim ialah yang tidak ada permulaan, terkena kepada zat Allah dan sifat Allah. Betul sikit nota Rohana Rajab. Terkena kepada zat Allah dan sifat Allah. Adapun benda yang baharu ialah benda ataupun perkara atau sesuatu yang ada permulaan, terkena pada zat makhluk dan juga sifat yang ada pada makhluk. Ya. Jelas dah tu. Maksud benda yang qadim, maksud benda yang baharu. Soalan pula. Ada sifat kudrat, adakah termasuk di dalam benda yang qadim atau benda yang baharu? Ini soalan. Kemudian segerakan jawab dengan tulis pada ruangan komen.
Tuliskan pada ruangan komen. Soalan kita pada petang ini, sifat kudrat adakah termasuk di dalam benda yang qadim atau benda yang baharu? Sifat kudrat adalah qadim. Sifat kudrat yang ada di zat Allah, jawapan di sini dikata sifat kudrat adalah qadim. Ini jawapan daripada Wan Rafidah. Kita tunggu jawapan daripada sahabat-sahabat kita yang lain. Kita tunggu jawapan daripada sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan dapat jawab dengan baik. Sifat kudrat adakah termasuk dalam benda qadim atau benda yang baharu? Sifat kudrat Allah adalah qadim. Baik, ini jawapan daripada sahabat kita juga. Kita tunggu jawapan yang seterusnya. Kita tunggu jawapan yang seterusnya. Kalau sekiranya anda jawab sifat kudrat Allah itu qadim, jawapannya betul dan tepat. Jadi berdasarkan jawapan yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat kita, tepat sekali. Amat tepat sekali. Soalan yang berikutnya. Pecah yang ada pada kaca termasuk di dalam benda qadim ke atau benda yang baharu? Tulis soalan tersebut, kemudian terus dengan jawapan. Sifat kudrat Allah adalah qadim. Ya. Sifat kudrat Allah adalah qadim. Sifat kudrat Allah tak ada permulaan. Adanya sifat kudrat Allah sedia kala lagi. Okay, soalan pula, pecah yang ada pada gelas adakah termasuk dalam benda qadim ke atau benda yang baru? Tulis soalan, kemudian teruskan dengan jawapan. Kemudian kita akan beri soalan hak payah-payah pula lagi. Mudah-mudahan kita dapat jawab dengan baik. Mudah-mudahan kita dapat membezakan mana satu benda yang qadim, mana satu benda yang baharu. Ya, sifat kudrat adalah qadim. Sifat kudrat Allah adalah qadim. Sifat kudrat Allah adalah qadim. Pecah adalah benda yang baharu. Pecah yang ada pada kaca termasuk dalam benda qadim ataupun baharu. Pecah adalah benda baharu. Pecah adalah sifat yang sifat baharu. Pecah adalah sifat baharu. Baik. Kita buat pula soalan lain. Turun. Turun dan naik termasuk dalam benda qadim ke atau benda yang baharu? Turun dan naik termasuk dalam benda qadim ke atau benda yang baharu? Pecah yang ada pada gelas adalah baharu. Ya. Ya. Turun dan naik termasuk dalam benda qadim ke atau benda yang baharu? Cuba jawab soalan tu. Turun dan naik adakah termasuk dalam benda qadim atau benda yang baharu? Saling soalan,
kemudian segerakan jawab. Bila kita faham bab ni, kita boleh tolak ciri-ciri pegangan yang terpesong daripada ahli sunnati wal jamaah. Bila kita faham membezakan mana satu benda yang qadim, mana satu benda yang baharu, ini sedikit sebanyak dapat membantu kita mengenal mana satu pegangan akidah yang betul, mana satu pegangan akidah yang terpesong. Penting muslimin muslimat adik kakak. Sebab itulah dalam kita belajar mengenai ketuhanan, hak besar sekalinya, hak paling utama sekalinya ialah dapat bezakan benda qadim dengan benda baharu. Kalau kita boleh bezakan benda qadim benda baharu, dengan sendirinya kita dapat tolak fahaman-fahaman yang terpesong, fahaman-fahaman yang tidak selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Turun dan naik adakah termasuk dalam benda qadim ke benda baharu? Ia termasuk dalam benda baharu. Ia termasuk dalam benda baharu. Baik. Jawapan yang diberikan oleh sahabat kita, turun dan naik termasuk dalam benda yang baharu. Baik. Kalau begitu, saya buat lagi satu soalan. Kalau begitu, Allah Ta'ala turun pada bumi. Allah Ta'ala turun pada bumi termasuk dalam perkara apa? Allah Ta'ala turun ke bumi termasuk dalam perkara apa? Benda yang qadim ke benda yang baharu? Jawab soalan ni. Allah Ta'ala turun ke bumi termasuk dalam perkara qadim ke atau benda yang baharu? Cuba jawab soalan tu. Allah Ta'ala turun ke bumi, adakah termasuk dalam perkara qadim ke ataupun benda yang baharu? Jawab soalan tu. Kerana banyak sangat pada hari ini mereka yang mendakwa Allah Ta'ala turun. Banyak di antara kita pada sekarang ini mendakwa Allah Ta'ala itu boleh turun dan Allah Ta'ala boleh naik. Jadi persoalan Allah Ta'ala turun ke bumi adakah termasuk dalam benda qadim ke atau benda yang baharu? Cuba jawab soalan tu. Nak tengok. Nak tengok. Adakah kita dapat jawab dengan baik? Kepada mereka yang baru mengikuti, saya nasihat kepada anda, kepada sahabat-sahabat semua, adik kakak muslimin muslimat yang baru belajar, kitab sifat 20 ni, ada dua perkara yang anda kena buat. Jika anda buat dua perkara ini, insya-Allah anda akan dapat faham dengan baik. Yang pertama, tulis nota dan catatan. Setiap apa yang guru, ustaz berikan kepada anda nota, tulis sebaik mungkin. Yang kedua, hafal. Setiap istilah yang dikongsikan kepada anda, hafal seingat mungkin istilah tersebut. InsyaAllah bila kita faham istilah, barulah datang kefahaman. Kita tengok jawapan yang diberikan, ada yang betul, ada yang salah. Allah Ta'ala turun ke bumi termasuk dalam perkara apa? Qadim ke baharu? Allah Ta'ala turun ke bumi termasuk dalam perkara baharu. Baik. Allah turun ke bumi termasuk dalam perkara qadim ke baharu? Allah turun ke bumi termasuk perkara qadim. Ini salah. Ini
Salah. Ini salah. Ini salah. Allah Ta'ala turun ke bumi termasuk dalam perkara apa? Qadim atau bahru? Jawapannya bahru. Baik. Soalan saya lagi. Zat Allah itu qadim ke bahru? Tulis soalan. Zat Allah itu qadim ke bahru? Tulis soalan, jawab lalu. Tulis soalan, jawab selalu. Zat Allah qadim ke bahru? Jawab soalan. Nanti saya akan huraikan di mana silapnya, di mana betulnya. Saya akan huraikan sebentar lagi. Zat Allah qadim ke bahru? Zat Allah qadim. Baik. Zat Allah qadim. Allah Ta'ala turun ke bumi benda yang baharu. Baik. Persoalan. Adakah boleh benda yang qadim dan benda yang baharu berhimpun sekali dalam satu masa? Tulis jawapan ni. Tulis soalan ni. Adakah boleh benda yang qadim dengan benda yang baharu berhimpun sekali dalam satu masa? Jawab sekali jawapan. Allah bersifat qadim, tetapi itu adalah dalil mutasyabih atau menjadi tak dalil. Zat Allah qadim. Baik. Adakah boleh benda yang qadim dan benda yang baharu berhimpun sekali dalam satu masa? Jawab sekali. Jawab sekali. Tulis soalan, jawab selalu. Adakah boleh benda yang qadim dan benda yang baharu berhimpun sekali dalam satu masa? Adakah boleh berhimpun sekali ke tak? Tulis itu. Tak boleh. Adakah boleh benda yang qadim dan benda yang baharu berhimpun sekali dalam satu masa? Tidak boleh berhimpun benda qadim dan baharu dalam satu masa. Baik. Baik, tak boleh berhimpun. Tak boleh benda yang qadim berhimpun dengan benda baharu berhimpun dalam satu masa. Kalau begitu, bagaimana dikatakan Allah Ta'ala turun ke bumi, sedangkan turun si benda yang baharu? Manakala zat Allah itu qadim, bagaimana boleh berhimpun benda yang qadim dengan benda yang baharu? Orang yang mengatakan Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala boleh turun ke bumi. Turun ke bumi benda yang baharu, sifat baharu. Adapun zat Allah qadim, bagaimana boleh berhimpun benda qadim dengan benda yang baharu dalam satu masa? Cuba komen. Di sini salahnya mereka yang mengatakan Allah Ta'ala boleh turun. Kerana turun sifat baharu. Turun adalah sifat baharu. Sifat baharu. Bila sifat baharu, sesuatu yang bersifat dengan baharu, benda tu mesti baharu. Bila kata turun itu sifat baharu, sesuatu yang bersifat dengan baharu mesti baharu. Tetapi kita mengatakan Allah yang turun. Allah yang turun, zat Allah itu qadim. Bila Allah itu qadim, bagaimana dikatakan Allah Ta'ala itu turun? Maka tidak boleh kita kata Allah turun ke bumi dan sifat qadim Allah berhimpun dalam satu masa yang sama. Baik. Adakah boleh benda-benda yang qadim dan benda yang baharu berhimpun sekali dalam satu masa? Mustahil pada akal.
berhipung benda yang qadim dan benda yang baharu, berhipung tu sekali pada satu masa. Benda yang qadim tak boleh berhipung sekali. Dah habis. Baik, dah bagaimana dengan masalah Allah Ta'ala turun? Allah tidak bertempat, tidak berpindah, tidak bercerai, tidak berhipung. Bagaimana dengan pegangan mereka yang mengatakan Allah Ta'ala turun? Turun sifat baharu. Bila sifat baharu, sesuatu yang bersifat dia mesti baharu. Tetapi kita mengatakan yang turun itu Allah. Adakah Allah itu baharu? Jawabnya Allah itu qadim. Bila Allah Ta'ala itu qadim, bagaimana dikatakan Allah itu turun? Di sini nampak sedikit percanggahan. Di sini nampaknya kekeliruan mereka yang mengatakan Allah Ta'ala itu turun. Sedangkan kita mengatakan zat Allah itu turun. Zat Allah itu turun sifat baharu. Bila sifat baharu, sesuatu yang bersifat dengan baharu mesti baharu. Tetapi kita mengatakan yang turun itu Allah. Allah zatnya qadim. Bila zatnya qadim, maka Allah tak turun. Kalau turun sifat baharu, barulah betul Allah ada. Ada Allah tak bertepat, baru betul. Tetapi kita mengatakan Allah itu ada. Ada Allah itu pula boleh turun ke bumi. Turun sifat baharu. Bagaimana boleh mengatakan Allah itu turun? Turun sifat baharu. Zat Allah itu qadim. Bagaimana boleh berhipung benda yang baharu dan benda yang qadim dalam satu masa? Di sini nampak kekeliruan. Jadi bila kita dapat membezakan mana satu benda yang qadim, mana satu benda yang baharu, dengan sendiri kita dapat membeza dah. Dengan sendirinya kita dapat membeza dah. Adakah ini satu pegangan akidah yang betul ataupun satu pegangan akidah yang salah? Cuba jawab. Cuba jawab. Fahaman Allah Ta'ala itu turun ke bumi, adakah ini satu pegangan akidah yang betul ke atau satu pegangan akidah yang salah? Cuba jawab. Sebab tu paling utama sekali dalam mengenal Allah, kita boleh beza benda qadim dengan benda yang baharu. Allah tidak bertempat, tidak berpindah, tidak bercerai, tidak berhipung zat. Cuba jawab. Adakah pegangan akidah Allah itu turun, pegangan akidah yang betul ke ataupun pegangan akidah itu salah? Cuba jawab. Petang ni kita pening sikit. Pening sikit. Sebab benda ni lah yang melanda di negara kita. Setengah-setengah mereka yang mendakwa Allah Ta'ala boleh turun. Mereka mendakwa Allah Ta'ala boleh naik. Sedangkan sifat turun, sifat naik, itu sifat baharu. Disebut sifat baharu, sesuatu yang bersifat dengan baharu mesti baharu. Kalau yang turun itu malaikat, betul. Malaikat zat dia baharu. Bila zatnya baharu, tak dapat tidak mesti bersifat dengan baharu. Turun dan naik itu sesuatu yang bertempat dan berarah. Sifat suatu yang bersifat dengan baharu. Sedangkan zat Allah qadim, tidak bertempat. Akidah bahawa Allah bersifat baharu itu fahamang salah. Okey. Allah turun ke bumi, pegangan akidah yang salah, betul. Fahamang mereka yang menganggap Allah turun
ke langit dunia adalah akidah yang terpesong. Betul. Bila kita dah faham dah benda ni, dengan sendiri kita dapat membeza dah. Ini pegangan akidah yang betul ke atau pegangan akidah yang salah dengan sendirinya. Sebab tu penting sangat kita kena kenal apa maksud benda qadim. Apa maksud benda yang baharu. Ini baru sedikit soalan yang orang cuba kelirukan kita pada hari ini. Mereka mendakwa Allah Ta'ala boleh turun, Allah Ta'ala boleh naik. Ini antara satu kekeliruan yang besar yang melanda di negara kita. Kalau kita ada asas akidah yang baik, dengan sendirinya kita dapat menolak fahaman-fahaman sebegini berdasarkan asas akidah yang kita belajar. Yang kita bimbang adalah mereka yang ta'assub, mereka yang berpegang dengan akidah yang salah ini, mereka yang tidak tahu asas pegangan yang betul, mereka yang tidak tahu asas pegangan ahli sunnati wal jamaah. Ini yang kita bimbang. Sebab tu saya cuba bawa pengajian yang mudah. Baik, paling utama sekali diri kita sendiri dapat membezakan pegangan itu betul ke salah. Permulaan memadai untuk kita. Jika kita ada kemampuan untuk menerangkan kepada mereka, ketika itu menjadi kewajipan kepada kita menerang kepadanya. Hak utama sekali kita dulu nak betul hak kita dulu, biar kita dapat beza pegangan akidah yang betul, pegangan akidah yang salah. Masalah kita tak pandai nak menerang, itu masalah lain. Kita serahkan kepada mereka-mereka yang pakar, serahkan kepada ulama-ulama. Kalau kita ada kemampuan boleh menerangkan, ketika itu menjadi kewajipan kepada kita menerangkan kepada mereka yang salah dalam bawakan akidah. Back to basic. Perkenalkan kepada mereka apa maksud benda qadim, apakah maksud benda baharu. Allah turun ke bumi tidak qadim dan tidak juga baharu. Kerana turun Allah itu mustahil. Mustahil tidak bersifat dengan baharu ataupun qadim. Kerana ini tak ada. Baik. Saya cuba nak bawa benda yang mudah dulu. Tak memayahkan. Turun sifat baharu. Betul. Adapun Allah Ta'ala turun, di awal lagi tak boleh nak wayak baharu. Kerana Allah Ta'ala turun, tak boleh kata qadim, tak boleh kata baharu, betul. Kerana Allah Ta'ala turun itu dengan sendirinya di awal lagi dah akal tak terima sungguh sekali-kali. Betul. Cuma saya tidak bawa jalanan tersebut. Saya cuma nak membezakan turun itu benda baharu ke benda qadim. Zat Allah itu qadim ke baharu, tu dulu. Masalah Allah Ta'ala turun ke bumi, dengan sendiri mereka dapat faham. Ini pegangan yang salah. Adapun mengatakan Allah Ta'ala turun ke bumi, nisbah pada akal kita mengatakan benda itu tentu tidak betul. Jadi kepada Mahdi Muhammad, jawapan anda yang terbaik. Saya faham apa yang anda ingin katakan. Betul. Cuma saya nak bawa kepada sahabat-sahabat kita dapat membezakan dulu mana satu benda yang baharu, mana satu benda yang qadim. Tu sahaja. Tak mau bahas tinggi-tinggi. Allah Ta'ala turun.
termasuk dalam perkara apa, wajib ke, mustahil ke, harus ke, gitu tak bahas lagi dulu. Cuma nak terapkan kepada sahabat kita, membezakan benda baru lagu mana, benda qadim lagu mana. Tu dulu. Jawapan daripada Mahdi Muhammad memang tepat. Memang tepat, memang betul. Cuma saya nak bawa kepada sahabat-sahabat kita nak membezakan mana satu benda yang baru, mana satu benda yang qadim. Tu sahaja. Zat Allah qadim. Turun sifat baharu. Bagaimana dikatakan Allah itu turun? Sedangkan turun itu sifat baharu. Zat Allah itu qadim. Tu saja. Tu saja. Adapun nak kata Allah Ta'ala turun itu baharu, tak kena dah. Sebab Allah Ta'ala itu turun di awal lagi dikatakan mustahil. Betul dah tu. Cuma tak membahas secara tinggi-tinggi dulu, kerana kita nak terapkan kepada sahabat-sahabat kita yang baru belajar. Mereka dapat faham, membezakan mana satu benda yang qadim, mana satu benda yang baru. Itu sahaja. Dan saya sendiri sedia menerima teguran. Kalau sekiranya apa yang saya kongsikan kepada anda semua ada yang silap, saya siap sedia terima teguran yang membina. Saya siap sedia terima teguran yang membina. Kerana saya maklum di dalam laf ini ramai lagi ustaz-ustaz, tutup guru, alim-alim ulama yang lebih jauh pandai daripada saya. Cuma saya nak memudahkan kepada mereka yang baru belajar sahaja. Jadi terima kasih kepada Mahdi Muhammad. Terima kasih. Orang macam anda ni lah yang kita perlukan dalam masyarakat kita. Orang macam anda ni lah yang kita nak supaya masyarakat kita ni dapat faham jalanan yang sebenar dan jalanan yang salah. Dan kita memang nak melahirkan orang macam anda. Ilmu tauhid yang mantap. Tenang sangat. Cuma kalau dapat tidak, kita kena terapkan asah dulu. Asah dulu biar terang comel. Mana benda baharu, mana benda coding. Tu dulu. Sebab perkara utama paling asah dalam kita nak kenal Allah, beza benda coding, benda baharu. Turun benda baharu. Adapun Allah, Allah itu adalah qadim. Zat Allah itu qadim. Bagaimana dikatakan Allah itu turun? Sedangkan turun itu sifat baharu. Zat Allah itu qadim. Bagaimana dikatakan Allah itu turun? Ini jelas nak menerapkan kepada sahabat kita pegangan sebegini, pegangan akidah yang salah. Tu sahaja. Tu sahaja. Baik. Baik. Baik, kita dah semakin di penghujung siaran. Kita di penghujung siaran. Dah. Jadi saya harap kepada mereka yang baru belajar dapat faham mana satu benda yang qadim, mana satu benda yang baharu. Tu dulu. Dah. Adapun kita nak urang, nak belajar pikat tinggi tak sesuai di dalam live. Kita kena belajar secara talaqi, kita boleh hurah secara detail. Cuma dalam live kita nak memudahkan mereka yang baru belajar sahaja. Itu sahaja. Baik. Baik. Jadi kesimpulannya, kalau orang menanyakan kepada kita, apakah perkara paling utama, perkara paling asah dalam nak mengenal Allah, kita jawab ialah dapat bezakan di antara benda yang qadim
dan di antara benda yang baharu. Itu sahaja. Dan kita perkenalkan kepada mereka apakah maksud benda yang qadim. Perkenalkan kepada mereka maksud benda yang baharu. Perkenalkan kepada mereka benda qadim ni benda yang macam mana, benda yang baharu ni benda yang macam mana. Kemudian kita datangkan contoh semasa yang orang keliru sekarang, supaya mereka berfikir dengan asas yang kita terapkan kepada mereka. Dengan cara sebegini, sedikit sebanyak mereka dapat membezakan mana satu pegangan yang betul, mana satu pegangan yang salah. Itu sahaja. Dan kita melihat dari semasa ke semasa, kefahaman masyarakat kita berkenaan dengan bab ketuhanan ni pada hari ini amat menyedihkan. Sebab tu kita kena lahirkan satu generasi yang memiliki asas kefahaman tauhid yang jelas, asas kefahaman tauhid yang bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah. Bila asas sudah kemas, baru kita bahas peringkat tinggi. Itu sahaja. Kalau saya ada hurai yang tidak kena, yang tidak bertepatan, minta kepada sahabat-sahabat yang pandai tegur secara personal kepada saya. Dan jika sekiranya benda itu benda yang betul, saya terima teguran anda dengan hati yang terbuka. Saya sudi menerima teguran. Kerana saya bukan ustaz, saya bukan tok guru, bukannya maulana, cuma baru nak start. Cuma nak berkongsi kepada sahabat-sahabat yang melihat live pada petang ini apa yang saya belajar daripada guru-guru saya. Saya bukan ustaz, bukan tok guru, bukan maulana, dan bukan siapa-siapa, cuma orang biasa sahaja, berkongsi apa yang saya tahu, yang saya belajar daripada tok guru saya. Dan untuk makluman live kita pada petang hanya dapat live pada hari Isnin sahaja, bermula daripada minggu hadapan. Dapat live seminggu sekali sahaja, kerana jadual saya kembali kepada asal. Pada asalnya pada waktu petang saya ada kelas pengajian, tapi sebabkan PKP tertangguh, dana kelas tersebut dapat dimulakan seperti biasa minggu hadapan. Cuma dalam seminggu tu hari Isnin sahaja dapat live pengajian kitab sifat 20 suatu pengenalan asas. Jadi janji saya seminggu sekali insya-Allah, walaupun kalau ikutkan dari segi masa petang memang saya penuh, Ahad sampai Khamis saya penuh sepatutnya, kerana kembali kepada jadual yang asal. Tapi saya korbankan untuk anda hari Isnin insya-Allah seminggu sekali saya akan bersiaran kepada anda untuk mengikuti siri pengajian kitab sifat 20. Jadi untuk petang ini cukup dah dahulu, dan saya harap kepada anda semua doakan kesihatan buat saya. Dan jangan lupa kepada mereka yang baru melihat live pada petang ini, follow channel YouTube saya Firdaus Aziz Official, dan jangan lupa tekan butang subscribe di sana. Mudah-mudahan dengan sokongan anda sedikit sebanyak membantu dunia dakwah saya untuk melihat masyarakat kita dapat faham mana satu akidah yang betul dan mana satu akidah yang salah.
Baik, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa' bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.